Yelah, bajet 2023 ini semuanya pasal angka dan mungkin rakan setugas saya, Lokman Haris arif mengenai angka-angka ini dan juga skrin sesentuhnya. Lokman, perincikan sedikit sebanyak dan juga gambaran grafiknya peruntukan terbesar dalam sejarah ini. Apa ceritanya, Lokman? Ya, Zul, terlampau banyak untuk kita ceritakan, terlampau banyak angka untuk kita teliti. Itu semua anda boleh dapati secara lebih terperinci dengan maklumat lanjut di astroawani.com dan semua yang Zul akan bawakan selepas ini dalam Awani 745 dan juga Sinar Awani. Tapi saya ingin sentuh lebih kurang 3 ataupun 4 perkara utama sahaja yang menggamit perhatian ramai. Pertama sekali, seperti yang Zul sebut start tadi, bajet terbesar dalam sejarah. Tahun lepas, bajet 2022 pada ketika itu merupakan bajet terbesar dalam sejarah dan kita pecahkan rekod itu sekali lagi pada tahun ini dengan bajet 2023. Jumlah keseluruhannya naik daripada 332 bilion pada bajet 2022, 12% kenaikannya kepada lebih 370 bilion. Dan daripada itu dipecahkan kepada dua, belanja mengurus dan juga belanja pembangunan. Belanja mengurus ini adalah kos operasi kalau kita samakan dengan analogi syarikat, iaitu untuk membayar gaji, emolumen pejabat awam, hutang kerajaan dan sebagainya. Naik daripada kira-kira 233 bilion kepada 272 bilion ringgit dan belanja pembangunan juga naik. Ini adalah untuk projek infrastruktur dan pengembangan pelbagai perkara daripada 75.6 bilion kepada hampir 100 bilion ringgit pada tahun ini, Zul. 95 bilion ringgit. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling mendapat perhatian adalah subsidi, bantuan dan juga insentif. Seperti yang kita tahu, sejak setahun ataupun 2 tahun yang lepas, subsidi sememangnya diperbanyakkan. Tak kala kita berdepan dengan impak keuangan COVID-19, kenaikan harga barang dan sebagainya. Pada bajet 2022, 31 bilion ringgit kita peruntukkan untuk subsidi. Dan hampir 2 kali ganda kita peruntukkan pada bajet kali ini, 55 bilion ringgit. Perinciannya banyak. Kemana hampir 2 kali ganda kenaikan subsidi ini akan dibelanjakan? Well, antaranya bantuan keluarga Malaysia seperti yang Zul sudah kongsikan tadi, ditambah perinciannya semua belum lagi dikongsikan dengan kita. Kita difahamkan Kementerian Keuangan akan memberikan perincian dalam masa terdekat. Tapi ini apa yang kita tahu setakat ini berdasarkan teks ucapan sebentar tadi. Sebelum ini dalam bajet 2022, pendapatan yang mereka yang kurang daripada RM2,500 sebulan boleh mendapat maksimum RM2,000 mengikut tangga gaji, bilangan tanggungan anak dan sebagainya. Tapi maksimum ini dinaikkan ke RM2,500. Begitu juga dengan mereka yang berpendapatan lebih RM2,500 sehingga RM5,000. Sebelum ini maksimum RM800 mereka boleh dapat. Ditingkatkan 300.5 ataupun 400.5 sebenarnya. RM1,250. Sementara bagi warga emas bujang dan bujang yang berpendapatan kurang RM2,500 sebulan, kekal RM600 yang mereka akan dapat ataupun layak untuk dapat. Perinciannya akan dikongsikan dalam masa terdekat oleh kerajaan dan sudah tentu kita akan kongsikan di astroawani.com dan sebagainya. Mengikut bilangan tanggungan anak dan sebagainya ada perinciannya. Tapi ini adalah maksimum yang anda boleh dapat jika anda jatuh dalam kategori-kategori ini. Dan seterusnya pada saya yang paling menarik dalam bajet kali ini adalah cukai pendapatan dipotong. Pada bajet 2022, cukai pendapatan bagi mereka yang berpendapatan RM50,000, RM50,001 hingga RM70,000 setahun adalah 13%. Diturunkan 2 mata peratusan ke 11%. Bagi mereka, RM70,001 hingga RM100,000 setahun diturunkan ke 19%. Juga 2 mata peratusan kurang cukai pendapatan yang anda perlu bayar pada tahun taksiran yang akan datang. Dan bagi mereka di golongan atasan, gaji sehingga RM400,000 dalam masa setahun, mereka disamakan dengan kadar pendapatan RM401,000 hingga RM600,000, 25% suku sahaja daripada jumlah pendapatan mereka. Ini antara intipati yang penting. Terlampau banyak untuk kita kongsikan, tak cukup masa Zul. Saya percaya yang lain-lain seperti pemberian kenaikan gaji tambahan dan sebagainya untuk pejabat awam dan juga macam-macam lagi termasuk pelepasan cukai untuk anak yang berada di taska atau petadika. Itu semua akan Zul kongsikan selepas ini dan juga anda boleh dapati di astroawani.com.